sekolah ketika di hujung tahun 80-an. Dan ketika itu saya ingat lagi, saya diberi amaran supaya tidak memberitahu kepada sesiapa, tapi saya ambil tindakan bijak untuk beritahu guru, dan dengan pantas guru telah mengambil tindakan tata tertib ke atas 2 orang pelajar tersebut. Dan hingga hari ini alhamdulillah kami masih berkawan dengan mereka yang membuli saya itu, sebab dengan tindakan pantas guru itu mereka yang membuli saya berasa segan dengan apa dan telah dilakukan ke atas saya. Dan kita sebenarnya bercakap tentang buli, kes buli di kalangan pelajar sekolah di asrama yang viral. Dan bersama saya sekarang ini adalah Encik Abdul Rahim Mohidin, merupakan Ketua Unit Disiplin, Sektor Pengurusan Kaunseling dan Disiplin, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih. Awak Baik. Pastinya dah biasa dengan macam-macam cerita yang apa yang saya ceritakan juga dah biasa dengar. Itu merupakan sebahagian daripada tugas saya lah, khususnya di Kementerian Pendidikan. Baik, dan ini kita nak kongsi dengan para penonton dan juga Encik Rahim tentang pada kes baru-baru ini. 13 Mei, seorang warden telah pun dikenakan kompang oleh mahkamah kerana kesalahan mendera 2 orang pelajar di sekolah vocational dengan memukul, menendang dan memijak kedua pelajar ini. Dan kita lihat dalam keadaan kita tengah sibuk ataupun heboh dengan kes buli di kalangan para pelajar, kes yang dilakukan oleh warden ini cukup memeranjatkan kita. Jadi boleh tak Cik Rahim kongsi sedikit sebenarnya keadaan sebenar kes buli dan penderaan di sekolah-sekolah di Malaysia sebenarnya bagaimana? Terima kasih Cik Talib. So pada dasarnya kementerian memang mengambil berat bukan saja bagi kes buli, tetapi semua kes yang melibatkan suasana yang tidak harmoni di dalam kawasan sekolah maupun di luar sekolah. Berbalik kepada buli ini pun, kalau kita tengok sebenarnya data yang ada pada kita secara keseluruhan dia berada pada tahap yang tidak membimbangkan, lebih kurang 0.06% sahaja. Itu kes yang dilaporkan dalam sistem kita dan masih terkawan. Dan untuk kes pihak guru, tindakan guru warden itu sebenarnya kami dah selesai menjalankan siasatan dan dapatan kita ialah murid itu telah kesalahan dia ialah jelalan untuk merokok dalam kawasan sekolah. Sebenarnya di bawah keliling kita sendiri SPI 4/1997, iaitu larangan menghisap rokok di sekolah adalah satu salah laku yang kita memang sejak dulu lagi menganggap satu perkara yang agak berat lah. Dan tindakan murid bukan sahaja boleh kita ambil tindakan untuk dirotan, dan di peringkat terakhir kiranya kaunseling tidak berjalan, kita boleh membuang murid itu dalam kawasan sekolah. Jadi bagi kes tu mungkin ialah budak sebagainya, mungkin disebabkan ketakutan kepada warden, agaknya dia telah tidak mengaku dan sebagainya. Jadi mungkin tindakan warden tu saya rasa diterlebih kepada bapa. Tapi pada dasarnya kes ini kita pun guru telah dikenakan hukuman dan pelajarnya pelajarnya telah kita hantar terus kepada kaunseling untuk dipulihkan balik dia punya motivasi dia supaya dia menganggap itu satu cubaan untuk dia. Dan pihak guru tu pun kita berikan kaunseling supaya dalam keadaan harmoni lah. Dan saya anggap kes ni telah kita ambil tindakan yang sewajarnya. Semoga dalam proses kita jumpa lah insyaAllah. Dan kalau kita lihat Cik Rahim, kes buli ni dia viral di media sosial baru kita dapat hidup, baru ada tindakan, baru ada laporan dilakukan. Jadi kalau kita lihat tak kisahlah di dalam ataupun di luar sekolah, nampak bagaikan kes buli ni macam di luar kawalan. Betul ke tanggapan ni? Mengatakan sebab salah satu kes buli ni dilaporkan dalam media. So banyak publik, ramai boleh membacanya. Baik. Tapi dalam dapatan kami sendirilah, laporan yang dikeluarkan oleh media sendiri, kes-kesnya pada tahun 2014 ada 14 kes, dan 2015 32 buah kes, dan sehingga bulan 4 ni kes ada lebih kurang 10 kes yang melibatkan salah laku buli ni. Dan untuk makluman semua, apabila dikeluarkan dalam akhbar, pihak kami di kementerian bukannya tak ambil tahu, biarkan kes ini berlarutan itu saja. Di mana di Kementerian Pendidikan sendiri kita ada satu unit yang kita namakan sebagai unit aduan disiplin murid.
Dan peristiwa-peristiwa atau apa cerita-cerita terutama dalam akhbar, kami di kementerian hari-hari memang dibekalkan semua akhbar, dan sekiranya ada dilaporkan di akhbar, maka tindakan seterusnya yang kita lakukan ialah kita berhubung dengan pegawai JPN, di mana di JPN ni unit yang bertanggungjawab kita namakan sebagai pegawai penyelaras aduan ataupun PPA di bawah unit perhubungan unit perhubungan Jabatan Pendidikan Negeri. Dan pada masa yang sama juga apa yang pihak media dan sebagainya tahulah bahawa kita ada lagi satu sistem yang kita panggilkan dikenali sebagai pelaporan isu pendidikan dan disiplin murid dan pendidikan ataupun nama ringkasnya EPIDP, di mana segala salah laku hendaklah dilaporkan secara online. Yang ini ialah sistemnya adalah kita fokuskan kepada pihak sekolah. Sekolah perlu melaporkan kejadian itu. Dan di peringkat kami boleh terus membaca sekiranya ada kes yang perlu kita pandu dan sebagainya. Bermakna sebagainya. perkongsian yang diberikan secara dalam bentuk video dalam klip tu adalah hak mereka yang berkongsi lah, di luar kawalan KPM. Baik. Dan satu yang saya nak tegas di sini lah, masalah video viral ni. Satu masalah kami kadang-kadang sebenarnya ceritanya dah zaman Tok Kadut tak dulu lah. dah lepas dah. Baik, itu semua tanggungjawab kita yang berkongsi tanpa unsur periksa tu yang berbahaya. Dan saya nak tanya dengan Cik Rahim, baru-baru ni kes pada bulan Februari tu, kes buli di Bangi. Di mana kes ini lambat dilakukan oleh ibu-bapa. Dan ibu-bapa rasa macam adakah sesuatu yang nak dirahsiakan, nak dikongsikan. Sebenarnya adakah terdapat sesuatu prosedur hingga menyebabkan proses itu agak panjang, atau apakah prosedur sebenarnya untuk sekolah memaklumkan pada ibu-bapa? Okey, saya perbetulkanlah, sebenarnya bukan kes di Bangi. Parent tu duduk di Bangi. Baik. Dan seterusnya bagi kes tu pun kita telah tangani isu tu dengan begitu baik. Dan pihak sekolah telah menyiasat dengan terperinci. Dan apa yang kita lakukan ialah kita mengambil tindakan yang tegas kepada murid itu. Kita telah mengeluarkan dia daripada sekolah tersebut. Dan murid yang dibuli itu telah kami dua-dualah, pembuli dan bully itu kita telah menghantar kaunseling berterusan pada dia secara individu supaya dia lebih sedarlah. Kalau yang pembuli tahu apa kesalahan dia, manakala yang dibuli itu boleh sedar bahawa ini mungkin pengalaman dia di sekolah dan sebagainya. Dan satu perkara yang jelas di sini ialah dalam menangani isu itu di mana aduan ibu bapa mungkin ada di situ ada beberapa kesalahpahaman lah yang antara mana ni. Jadi untuk itu kita telah memang diarahkan, pihak kementerian memang mengarahkan supaya menubuhkan majlis permufakatan sekolah. Majlis permufakatan sekolah ini ialah jika dipikirkan kes-kes yang berlaku itu difikirkan perlu diselesaikan dengan kadar segera. Tu beza dia. Tak boleh terus guna PIBG. Okey, dalam permufakatan sekolah ni kita melibatkan semua pihak, di mana pejabat pendidikan daerah akan memainkan peranan. Dan dalam jawatankuasa yang kita bentuk tu kita menjemput PIBG sekolah, kita menjemput pegawai perhubungan polis, ataupun nama ringkas dia PPS, dan seterusnya ibu bapa yang terlibat. Dan kalau kita merasakan ada orang-orang yang boleh membantu kita menangani isu itu, kita rasa orang tu berpengaruh, boleh bantu. Apatah lagi kalau melibatkan isu perkauman dan sebagainya, kita jemput sama. Tidak kira dia tu apa pemahaman wajah, tapi kita datang memanggil dia untuk menyelesaikan isu itu sahaja. Baik. Itulah dia perkongsian daripada Encik Rahim. Dan dia akan sebenarnya berehat seketika. Kalau semasa ini kita tahu tentang wujudkah sebenarnya peraturan-peraturan undang-undang bagi menangani kes sebegini. Ya, kita akan berehat seketika, kembali semasa ini bersama dengan Encik Rahim, kes buli.